Salam mesra, salam muhibah, salam KMK hebat, salam katakan pada KMK. Selamat bertemu kembali bersama saya, Cikgu Connie Lorenko, dalam subjek Kesusastraan Melayu Komunikatif. Pada hari ini, kita akan belajar tentang KMK semester 2, iaitu Sastra dan Pembangunan. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Sinopsis Bab 1 Teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Untuk itu, ayuh kita selusuri kupasan Bab 1 Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Dalam bab ini, kita akan menelusuri 7 isi kandung bab, iaitu menjunjung titah raja, penaklukan Iskandar Zulkarnain, perkahwinan Putri Syahrul Baryah, zuriat Iskandar Zulkarnain, perjalanan hendak menakluk negeri Cina, hendak mengetahui isi laut, dan zuriat Raja Suran. Kita mulakan dengan tajuk yang pertama, menjunjung titah raja. Dalam episod ini, kita diperkenalkan dengan watak Tun Muhammad atau nama timangannya Tun Sri Lanang dan gelarannya ialah Paduka Raja. Tun Sri Lanang ataupun Tun Muhammad telah disuruh untuk menulis sebuah hikayat tentang raja-raja Melayu dengan istiadatnya agar dapat diketahui oleh segala anak cucu dan anak cucu beroleh manfaat daripadanya. Episod yang kedua ialah penaklukan Iskandar Zulkarnain. Dalam episod ini, kita akan bertemu dengan dua watak, iaitu Raja Iskandar Zulkarnain dan Raja Kidahindi. Raja Iskandar Zulkarnain merupakan anak Raja Darab yang berbangsa Rom dan berasal dari negeri Makedonia. Baginda ingin melihat matahari terbit, lalu telah berjalan menuju ke arah matahari terbit, dan dalam perjalanannya ini Baginda telah berperang dengan Raja Kidahindi, yaitu raja dari negeri Hindi. Watak yang kedua ialah Raja Kidahindi. Raja Kidahindi ialah raja negeri Hindi yang telah kalah setelah berperang dengan Raja Iskandar Zulkarnain. Setelah kalah dalam peperangan, Raja Kidahindi telah memeluk agama Islam dan mengahwinkan putrinya, iaitu Putri Syahrul Baryah dengan Raja Iskandar Zulkarnain. Episod yang ketiga, perkahwinan Putri Syahrul Baryah. Dalam episod ini, kita akan berkenalan dengan Putri Syahrul Baryah, yaitu putri kepada Raja Kidahindi, raja di negeri Hindi. Putri Syahrul Baryah telah dikahwinkan oleh ayahandanya, Raja Kidahindi, dengan Raja Iskandar Zulkarnain dengan berwalikan Nabi Khidir. Mas kahwin di antara Putri Syahrul Baryah dan Raja Iskandar Zulkarnain ialah berjumlah 300.000 dinar emas, dan ketika majlis perkahwinan dilangsungkan, pelbagai hadiah perkahwinan berupa emas, perak dan permata yang menimbun seperti busut 3 timbun telah disedekahkan oleh Raja Iskandar Zulkarnain kepada fakir dan miskin. Kita beralih ke episod yang keempat, zuriat Iskandar Zulkarnain. Dalam episod ini, zuriat Iskandar Zulkarnain bermula dengan perkahwinannya dengan Putri Syahrul Baryah, di mana mereka telah memperoleh seorang putra yang dinamai Raja Aristun Syah. Bermula dari Raja Aristun Syah, maka jurai keturunan Raja Iskandar Zulkarnain berkembang sehinggalah kepada Raja Suran. Episod yang kelima, perjalanan hendak menakluk negeri Cina. Dalam episod ini, kita akan menelusuri peristiwa-peristiwa penting yang berlaku pada dua watak, iaitu yang pertama Raja Suran dan yang kedua Perdana Menteri Cina. Yang pertama, kita lihat apakah peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di sekitar watak Raja Suran. Ketika Raja Suran dalam perjalanan hendak menyerang Cina, Baginda telah menyerang dua buah negara, iaitu negeri Gangga Negara dan juga negeri Langgiu. Negeri Gangga Negara, rajanya ialah Raja Gangga Shah Johan, dan Raja Gangga Shah Johan ini telah dibunuh oleh Raja Suran, dan setelah Raja Gangga Shah Johan ini berjaya dibunuh, maka Raja Suran pun berkahwin dengan putri Dara Segangga, iaitu saudara kepada Raja Gangga Shah Johan.
Kemudian untuk di negeri Langgiu, Raja Suran juga telah berjaya membunuh raja di negeri Langgiu, yaitu Raja Chulan, lalu mengahwini putri Onangkiu, yaitu putri kepada Raja Chulan. Seterusnya kita lihat peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di sekitar watak Perdana Menteri China, yaitu dalam episod ketika Raja Suran hendak menyerang China. Perdana Menteri China telah bertindak bijak dengan mengisi sebuah pilau dengan 3 benda, iaitu yang pertama dengan jarum yang seni lagi berkarat, yang kedua pokok kesmak dan buah-buahan yang sudah berbuah, dan yang ketiga dengan orang tua yang tiada gigi. Setelah Perdana Menteri mengisi pilau ini dengan 3 perkara ini, maka pilau ini pun dihantar untuk berlayar ke Temasek. Adapun tujuan Perdana Menteri China ini mengisi pilau ini dengan jarum seni dan berkarat, pokok kesmak dan buah-buahan yang sudah berbuah, dan orang tua yang tiada gigi lalu dihantar berlayar ke Temasek ini adalah untuk memperdaya Raja Suran tentang betapa jauhnya perjalanan dari Temasek ke China ataupun dari China menuju ke Temasek. Hal ini dapat dibuktikan apabila pilau Perdana Menteri China ini bertemu dengan kapal kenaikan Raja Suran, maka orang-orang Raja Suran pun menanyai orang-orang di dalam pilau Raja China itu tadi, dari manakah mereka berlayar, dan apabila mereka diberitahu bahawa mereka ini berlayar dari China menuju ke Temasek, dan mereka juga memberitahu bahawa ketika mereka memulakan pelayaran mereka dari China menuju ke Temasek, umur mereka baru 12 tahun. Pokok-pokok yang berbuah itu tadi telah baru sahaja ditanam dari biji benih, dan jarum seni itu ketika awal perjalanan mereka adalah sebesar lengan saiznya. Jadi ini menurut orang-orang Cina adalah untuk menunjukkan bahawa betapa jauhnya perjalanan dari Temasek menuju ke China ataupun dari China menuju ke Temasek, kerana ketika keluar mereka ini berusia 12 tahun, sekarang mereka sudah tidak mempunyai gigi. Manakala biji benih yang telah ditanam ketika mereka mula berlayar kini telah pun berbuah, dan jarum yang dahulunya sebesar lengan kini telah menjadi sangat seni dan berkarat. Mendengarkan berita ini, maka Raja Suran pun membatalkan niatnya untuk menyerang China kerana percaya bahawa perjalanan mereka ke China akan mengambil tempoh masa yang sangat panjang. Seterusnya ialah episod yang ke-6, hendak mengetahui isi laut. Dalam episod ini, kita akan melihat peristiwa-peristiwa penting yang berlaku pada watak Raja Suran. Raja Suran ingin melihat isi laut, lalu telah menyuruh orang bijak pandai untuk membuat sebuah peti kaca berkunci dan berpesawat dari dalam. Dengan menggunakan peti kaca yang berkunci dan berpesawat dari dalam ini, Raja Suran telah turun ke dasar laut, iaitu ke Dika, di mana penduduknya adalah kaum Busum, sebahagian besarnya beragama Islam, manakala sebahagian lagi adalah kafir. Raja bagi kaum Busum ini, raja di Dika ini adalah Raja Aktabul Ad. Seterusnya ialah episod yang ke-7, Zuriat Raja Suran. Dalam episod ini, Raja Aktabul Ad, iaitu Raja Dika, telah mengahwinkan putrinya, iaitu Putri Mahtabul Bahri dengan Raja Suran, dan hasil perkahwinan mereka ini telah memperoleh 3 orang putera. Raja Suran kemudiannya telah menyuruh Raja Jin, iaitu Raja Jin Asmagia Peri, membuat 3 buah mahkota untuk 3 orang putranya sebagai tanda keturunan Raja Iskandar Zulkarnain. Raja Suran kemudiannya telah meminta Raja Aktabul Ad untuk menjaga dan menghantar 3 orang putranya ini kembali ke dunia apabila mereka dewasa. Setelah itu, Raja Suran pun naik ke dunia, dan ketika sampai ke dunia, Raja Suran telah membuka sebuah negara yang dinamai Bijaya Negara. Hasil perkahwinan Raja Suran dengan Putri Onangkiu telah memperoleh seorang putri, iaitu Tuan Putri Cendanawasis. Manakala hasil perkahwinan Raja Suran dengan Tuan Putri Dara Segangga telah memperoleh 3 orang putera, iaitu Putra Chitramsha, Paladu Patani dan Nila Manam. Chitramsha
selaku putra sulung telah dirajakan di Candokani, Paladu Tani telah dirajakan di Amdan Negara, manakala Nila Manam selaku putra bongsu telah dirajakan di Bijaya Negara. Chitramsha selaku putra sulung telah berasa kecil hati apabila dia dirajakan di sebuah negara yang kecil, sedangkan dia merupakan putra sulung dalam keluarga. Oleh itu, Chitramsha yang telah merajuk membuang diri dengan berlayar ke Laut Selbu, dan ketika berlayar di Laut Selbu, kapalnya telah dipukul ribut. Demikianlah tadi kupasan ataupun analisis peristiwa-peristiwa penting yang terdapat di dalam bab 1 teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Selamat membuat ulang kaji dan tanamkanlah tekad di dalam diri bahawa anda pasti mampu menguasai jalan cerita teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu ini secara perlahan-lahan, kerana tiada kejayaan semanis madu tanpa usaha sepahit hempedu. Sebelum kita berpisah, ayuh kita katakan azam kita pada KMK. Katakan pada KMK, katakan pada KMK, katakan pada KMK. Sekian sahaja untuk kali ini. Semoga kita akan bertemu lagi di lain ruang dan waktu. Bye-bye.